Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-31 itu tajuk prawira atau disebut dalam bahasa Arab sebagai futuwah, atau dalam terjemahan bahasa Melayunya ialah sifat kepemudaan, atau juga diterjemahkan dengan makna semangat. Semangat. Atau juga diterjemahkan dengan makna marwah. Atau juga diterjemahkan dengan makna keberanian. Keheroan. Ini futuwah. Disebut dalam bahasa ini oleh kerana terjemahan Indonesia disebut prawira. Dalam bahasa Melayu futuwah ini maknanya keberanian, keheroan, atau memberi maksud kepemudaan, atau memberi maksud semangat, atau memberi maksud kemarwahan. Dalam kondisi futuwah, sebelum kita memulakan mukaddimah yang disebut oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, futuwah ini mempamerkan akhlak yang luar biasa. Mempamerkan kepribadian yang luar biasa. Para ulama membahagikan akhlak itu kepada 3 jenis. Ini akhlak yang baik. Yang pertama dinamakan sebagai akhlak baik yang muta'addin, yang memberi kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, akhlak yang baik untuk diri pelakunya. Dipanggil khuluqun ghairu muta'addin. Jadi akhlak disebut khuluqun muta'addin, yakni yang kebaikan itu orang lain dapat. Ada akhlak yang kebaikan itu untuk kita je, orang lain tak dapat. Akhlak baik. Dan ada akhlak baik dipanggil khuluqun musytarak, iaitu akhlak baik yang berkongsi, kita pun dapat, orang pun dapat. Dan bila kita sebut akhlak yang muta'addin, yang memberi kebaikan pada orang lain, maka akhlak ini ada 2 jenis daripada bahagian ini, iaitu memberi manfaat seperti sifat pemurah, sifat al-karam, pemurah. Maka sifat ini beri manfaat pada orang lain. Atau menyekap mudarat, seperti as-safhu an atharatil ikhwan, memaafkan orang lain, tidak berdendam dengan orang lain. Maka atas nama futuwah ini bagi menggambarkan keadaan seorang yang melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan melakukan kebaikan dengan penuh kekuatan dan melakukan kebaikan dengan penuh marwah dirinya. Asal futuwah daripada perkataan fata, yakni muda, sifat muda. So, apa yang kita gambarkan tentang sifat muda? Orang muda serba-serbi kuat. Semangat berubah dia kuat. Sifat pemurah kuat. Sifat menuntut ilmunya juga kuat. Berbanding orang yang tua. Orang tua ni kedekut. Orang tua. Kebanyakan. Orang tua-tua macam tuan-tuan ni semua pemurah. Kebanyakan orang tua. Kedekut. Tua-tua ni biasa penakut. Tua-tua biasa tak nak berubah. Orang jenis tak nak pergi kuliah, pas kuliah sampai mati tak nak pergi. Tak nak berubah. Tua-tua biasanya orang yang lemah semangat. Tapi bila kita sebut muda, ia satu gambaran perubahan. Paling ditakuti oleh mana-mana pemerintah bila pada pemudanya berubah. Kerana yang akan menaikkan dan menurunkan kerajaan itu orang muda.
yang akan mengetuai perubahan tu orang muda. Bila Nabi SAW dalam era dakwah Rasulullah, Nabi berjaya mengambil golongan pemuda. Ini Umar Khattab, umurnya 27 tahun ketika mana memeluk Islam. Umur muda. Ini Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan. Kesemua mereka ialah pada usia 40 tahun ke bawah. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu berusia 38 tahun. Ketika mana beliau memeluk Islam, pada Rasulullah berusia 40 tahun. Ini beza lebih kurang 2 tahun. Umar 27 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain para sahabat, Ammar bin Yasir, Suhaib, Ar-Rumi. Mereka ialah golongan-golongan muda. Yang lawan dia geng-geng tu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Haris bin Nadar. Ini geng-geng tua yang mewakili nenek moyang mereka secara kebodohannya, jahiliah. Maka dalam sufi, kita ada bicara tentang sifat futuwah ini, atau disebut dalam terjemah Prawira, kepemudaan. Yang saya dah beritahu dari secara mukadimah, kepemudaan memberi maksud kekuatan, semangat, marwah, sifat-sifat keberanian yang luar biasa. Dan dalam sufi memerlukan keberanian yang luar biasa. Sufi ini bukan ibadat pasif. Bukan ibadat pasif. Kita duduk jaga diri kita zikir secara pasif. Tapi sufi memberikan suatu ibadat yang agak agresif. Maksud agresif ni tuan-tuan ialah dia suruh perubahan diri kita. Dia suruh merubah orang lain. Bukan merubah peringkat kepimpinan. Kerana para sufi mesti berani berhadapan dengan kepimpinan. Mesti berani. Mesti berani berhadapan dengan semua. Kerana mereka hanya diajar takut Allah. Bila dalam diri cuma takutkan Allah, maka kesemua makhluk menjadi kerdil dan kecil. Maka inilah futuwah. Siapa yang tiada futuwah, maka tiada sufi baginya. Kita dah sebut sebelum ini dalam perbicaraan sifat zikir. Itu tajuk yang ke-30. Bagaimana zikir menghasilkan berani dan kuat. Zikir dia berani dan kuat. Atau dia malu untuk takut selain Allah. Rimau ke, singa ke, malu. Sebagaimana mereka malu menyebut selain Allah, mereka juga malu untuk takut selain Allah. Mereka juga malu untuk berharap selain Allah. Bergantung selain Allah. Maka ini kekuatan yang mereka perolehi daripada hubungan dengan Allah SWT. Atas nama ini disebut futuwah. Sifat pemuda. Dalam perbicaraan, dalam mustalah atau istilah ini, pada bidang-bidang ilmu yang lain, mereka lebih lihat kepada futuwah ialah satu marhalah, satu peringkat. Period manusia, kita ada zaman kanak-kanak. Kita ada zaman remaja. Kita ada zaman tua. Maka golongan futuwah ini berada antara zaman remaja dengan zaman tua. Kalau kita sebut remaja ni orang 16, 17. Mereka nak perubahan tapi mereka belum matang. Belum cukup ilmu. Semangat ada. Bila mereka melangkaui apa yang disebut sebagai zaman murahaqah, zaman keremajaan, mereka zaman matang. Tapi sebelum zaman tua, syekhukhah. Ada zaman tua, zaman beruban. Setengah ulama menyebut zaman tua itu bermula 40, ada yang kata bermula 50. Ini zaman tua. Dan kita katakan zaman tua itu bila mula beruban kat kepala. Bermula zaman tua kita. Masuk je uban, kerana uban menjadi nazir, peringatan kepada kehidupan kita yang sementara. Maka kita nak bicara tentang futuwah. Bagaimana semangat kepemudaan, bagaimana semangat keberanian, bagaimana semangat perubahan, bagaimana semangat kemarwahan ini atau keheroan ini ingin memberi kebaikan kepada semua, pada diri mereka dan orang sekeliling mereka. Pengarang kita memulakan dengan firman Allah Ta'ala. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dan surah Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Bila Allah Ta'ala dalam Quran menyebut perkataan muda, iaitu fata atau fityah jamak dia.
Fata seorang pemuda. Fityah pemuda-pemuda. Daripada makna perkataan orang muda, pemuda-pemuda lahirlah futuwah, kepemudaan. Yang melahirkan semangat berani berubah. Semangat untuk berani memberi kebaikan pada orang lain. Pemurah, tak kedekut. Seperti saya sebut tadi, orang yang muda jiwanya lebih berani untuk pemurah berbanding orang tua. Orang muda lebih berani mencuba benda baru berbanding orang tua. Orang tua ni, dia walau dah berjaya, dia nak cuba benda baru, dia dah takut. Umur dah habis dah, tak berani dah. Orang muda dia berani. Maka Allah memuji satu kelompok pemuda yang berani buat perubahan, meninggalkan agama berhala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan raja yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku wakil Tuhan, meninggalkan masyarakat yang rosak, bukan meninggalkan jawatan, kekayaan, kemewahan mereka untuk beriman pada Allah. Kerana sifat beriman ini memerlukan keberanian. Maka Allah memuji pemuda-pemuda yang berani, yang sanggup buat perubahan. Walhal zaman muda, zaman nak mewah, zaman nak kaya, zaman nak menunjuk, nak show off, zaman muda lah. Muda zaman di mana peperangan hawa nafsu begitu hebat. Untuk memiliki, menguasai, untuk menjadi popular. Tiba-tiba Allah memuji pemuda yang memilih jalan Allah. Meninggalkan syahwat dunia dan kemasyhurannya. Meninggalkan kebiasaan masyarakat dan adat serta kesyirikannya kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Pengesaan Allah Taala. Maka Allah menyebut innahum fityatun, mereka benar-benar pemuda. Jadi benar-benar berani. Amanu bi rabbihim, keberanian yang menjadikan mereka beriman pada Allah. Jadi kita katakan beriman pada Allah perlukan keberanian. Bukan melaksanakan, menterjemahkan iman perlukan keberanian. Ada kita melawan syirik, melawan kekufuran, melawan hawa nafsu, melawan syaitan yang menunggang manusia-manusia jahil. Lalu kita melawannya. Dan senantiasa kebaikan itu bersendirian. Dan kejahatan itu dengan dokongan dan sokongan. Disebut je kebaikan, dia ialah kesendirian yang perlukan kekuatan. Nabi SAW, bukan Nabi-Nabi yang SAW, memulakan dakwah dengan bersendirian. Seorang-seorang. Orang mengajak orang jahat, dia tak mula seorang-seorang. Dia datang bagaikan ombak kejahatan yang merempus semua kebaikan. Tapi kebaikan ini dimulakan oleh seorang. Seorang bernama Nabi dan Rasul. Melihat masyarakat yang rosak. Ini Nabi Nuh seorang. Ini Nabi Hud. Ini Nabi Lut. Ini Nabi-Nabi SAW. Ini Ibrahim. Bagaimana Allah menyebut tentang Nabi Ibrahim AS dengan sifat mudanya. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim yang telah menghancurkan semua berhala kita. Artinya ceritanya orang muda. Dan ceritanya seorang. Sebab orang muda dengan seorang dia berani. Maka Allah Ta'ala memuji sifat kepemudaan ini. Supaya walau kita tua, sifat kepemudaan ada. Sufi menjadikan kita ni, walau kita kata sebut body tua, enjin muda, enjin turbo. Ni body lama, Datsun Bahulu. Datsun 130 Bahulu. Orang kampung saya panggil Datsun Bahulu. Tapi enjin dah tukar, turbo. 4000 cc. Kau tahu dia bergerak macam mana? Body tua, enjin muda. Inilah sufi. Tuan-tuan nampak tua, dia ada futuwah. Semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk puasa. Semangat untuk baca Quran. Walau tua, semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam berzikir. Tuan-tuan tua adalah ibu segala alasan. Semua orang cakap, Ustaz, tua dah, Ustaz nak belajar buat apa tua-tua? Buat malu je. Belajar Quran buat apa? Buat malu cucu, Ustaz. Tua-tua nak kelek kitab macam budak sekolah, malu ke orang. Tapi karaoke tak malu. Dia buat maksiat tak malu. Ditunjuk perangai-perangai kebudak-budakan dalam hal maksiat, dia tak malu. Tua-tua duk mengorak anak dara orang tak malu. Mengorak bini orang dia tak malu. Buat maksiat dia tak malu. Tapi bila cerita je ketaatan, maka datang ibu segala alasan tua. Tua, Ustaz, tak boleh lah. Kata, jomlah kita nak pergi sini untuk tempat baik-baik. Oh, tua, tak larat.
Jom pergi masjid. Oh, tua dah kita. Maka sufi ni, saya kata nak ubah hinjing kita. Walau tuan-tuan tua, walau tuan-tuan sakit. Walau tuan-tuan ada apa pun cerita masalah yang kita selalu gunakan dalam mendekati pintu Tuhan. Kita nak buang dengan sifat muda kita. Walaupun saya tua, ya bagaimana saya ke depan. Dan ini yang Rasulullah didik sahabat-sahabat. Walau buta, pergi perang. Ini Abdullah. Kita baca kisah orang sahabat yang buta. Bagaimana buta tu tak jadi alasan dia. Ini sahabat yang tempang. Macam kita baca kisah Amr bin Jamuh. Tempang tak jadi alasan dia. Ini sahabat yang tua lagi sakit. Abu Ayyub Al-Ansari. Pergi perang nak tawan Konstantinopel. Walah dia umur 80-an. Heret masuk tak dalam stretcher. Dalam usungan. Pergi. Dan siap wasiat tolong tanam aku di pinggir, di tepi kota Konstantinopel. Supaya kamu ada alasan untuk datang balik nanti. Tanamku kat situ. Ya, ditanam di tempat untuk membakar semangat orang Islam. Supaya datang balik. Dia tak kata tanamku kat Mekah. Kat Mekah. Itu dia melihat kepentingan peribadinya. Tapi dia melihat dari sudut bagaimana dia mampu menyalakan obor keberanian umat. Tanam aku dekat dengan kota Konstantinopel. Tepi tembok. Supaya kamu ada alasan nak datang. Ada kubur orang Islam situ. Yang ini siapa pun pergi ke Turki, dia akan melawat kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menjadi satu syiar besar di negara Turki. Dia pergi Istanbul, maka Abu Al-Ansari. Maka kubur Mustafa Ataturk tenggelam. Dulu bolehlah sekejap glamour zaman merintah. Tenggelam. Tak ada orang nak tengok kubur dia. Maka ini Abu Ayyub Al-Ansari. Semua memilih untuk pergi padanya. Melihatnya. Kerana dia ada, kita sebut tadi futuwah. Dia ada alasan. Bagaimana Abdullah Ibnu Ummi Maktum, sahabat buta tak ada alasan. Sebagaimana sahabat tua tak ada alasan. Sahabat yang sakit tak ada alasan. Kerana mereka dan dirinya ada futuwah. Sifat muda sentiasa ada. Kita ni tuan-tuan sifat muda untuk buat maksiat memang ada. Kalau buat maksiat, kalau buat benda lara, benda sia-sia, sifat muda tu. Tapi kalau untuk sifat ibadat, taat, untuk jaga agama, maka datanglah sifat tua. Apa sifat tua kita? Datanglah segala-gala alasan-alasan. Maka kerana itu bila pengarang menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang berani, yang beriman, lalu kami tambah hidayah pada mereka. Kita dah sebut dalam hadis kursi disebut, hamba Allah bila mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah datang padanya berlari. Dia datang pada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Maksudnya, bila seorang hamba itu buat baik, Allah Ta'ala akan campakkan lagi ilham untuk dia buat baik lebih banyak. Kalau hamba ini nak dekat dengan Allah sikit, Allah akan tarik dia untuk dekat banyak. Masalahnya kita rasa, ini saat nak jadi pemurah sikit, nak derma lah RM1. RM1 lah mula. Kita punya mukaddimah kebaikan derma lah sikit. Akhirnya hati terdetik, kenapa RM1? Baik RM10. Once kita niat nak buat baik, Allah lambakkan kebaikan tadi dengan lebih banyak. Kita asalnya nak tolong seorang ni, alang-alang tolong seorang, baik tolong 10 orang terus. Dia datang keinginan tadi. Walau niat pertama satu je. Akhirnya dia bercambah. Niat kita, saat nak berubah dah, saya nak pergi dah kuliah seminggu sekali. Pergi seminggu sekali. Dah dia niat, korban niat seminggu sekali. Dek kebaikan dia niatkan, maka akhirnya dia rasa, seminggu tak cukup lah, saya nak buat 2 kali. Akhirnya 3 kali, akhirnya dia istiqamah setiap hari. Dia bermula dia niat lagi sekali. Sebab itu tata kebaikan ini menghasilkan rahmat Allah Ta'ala. Setiap kali kita buat kebaikan, maka datang rahmat Allah. Yang akan mengajak kita untuk terus buat baik. Lalu akhirnya kita pun sibuk dalam kebaikan. Ialah langkah kebaikan. Selangkah lakukan kebaikan. Maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dengan pertolongan Allah. Langkah pertama dengan niat dan azam kita. Langkah kedua, ketiga ialah rahmat Allah pada kita. Jadi tuan-tuan tengoklah ada orang, dia nak jadi baik. Dia pun letak baik dia, ala kadar lah. Tapi Allah angkat dia sampai menjadi wali.
Niat dia nak jadi baik ala kadar, asal tak merompak, sudah dah. Bagaimana Fudail bin Iyad? Dia angkat menjadi wali. Asalnya sebagaimana Ibrahim bin Adham tak nak lalai lah. Ini jawatan raja ni macam lalai sangat letak jawatan. Cari kebenaran. Akhirnya Allah angkat namanya. Allah angkat ilmunya. Seperti Zenun Al-Misri dan lain-lain tokoh-tokoh yang banyak. Yang asalnya dia bukanlah tak ada pun cita-cita nak jadi walinya. Cukup untuk buang kelalaian daripada hawa nafsu, daripada dunia, daripada mainan syaitan. Dan daripada perkara-perkara yang dikeji ataupun dimurkai oleh Allah. Tapi niat dia betul. Dia berubah jadi baik. Asal niat nak pakai tudung je kalau perempuan. Niat pakai tudung dah. Dah tahu, dah dengar lama, wajib tutup aurat. Tapi dengan niat tutup tudung, mengubah untuk dia buat lebih baik pada tu. Bukan tudung jadi tukar. Cara pakaian, cara perjalanan, cara pergaulan, cara perbualan. Maka inilah rahmat Allah. Niat untuk dia buat kebaikan, rahmat Allah yang menyempurnakannya. Sebab itu kita selalu sebut, kerja kita mulakan, Allah sempurnakan. Tuan-tuan mulakan, Allah akan sempurnakan. Saya mulakan nak buat satu sekolah, biar orang dapat ilmu agama. Allah akan sempurnakan. Saya mulakan buat pergi makan lah orang-orang gelandangan. Allah sempurnakan. Saya mula nak jadi baik. Allah sempurnakan. Saya mula nak belajar Quran. Allah sempurnakan. Saya mula untuk berjinak-jinak dengan ilmu. Allah sempurnakan. Dan bagaimana syiar ini terus menjadi pegangan orang beriman. Kita akan mulakan kebaikan ini. Kita lihat umat Islam di Palestin. Mereka mulakan kebaikan dengan perjuangan. Allah akan sempurnakan. Umat Islam akan menang. Watak yang ditunjukkan oleh mereka dengan perubahan daripada 48. Daripada Am Nakbah tahun 47. Dengan Am Intifadah tahun 87. Sehingga kebangkitan demi kebangkitan. Allah sempurnakan. Akhirnya mereka dalam perjuangan mereka makin sempurna. Makin sempurna. Dulu mereka berjuang orang pun tak pandang. Hari satu dunia tengok. Dan Allah sempurnakan nama kemuliaan mereka dan sebagainya. Sebab itu ini syiar kita. Kita mulakan. Allah sempurnakan. Tetapi bila kita baca sejarah pembukaan kota Konstantinopel, dia bukan bermula daripada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ialah orang yang Allah berikan sebab penyempurnaan itu. Dia dimulakan sebelum ini. Yang pertama menyerang kota Konstantinopel ialah Yazid bin Muawiyah. Tahun 41 Hijriah. Atau sekitar tahun 60 Hijriah. Ketika Muawiyah naik jawatan khalifah dalam tahun penyatuan 41 Hijriah dengan tanazulat atau tolak ansur Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, ambillah jawatan ni satu kaum Islam. Dan jangan balas dendam orang yang pernah menentang kamu. Ini perjanjian. Muawiyah mengambil tugas ini. Menyerahkan pada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk buat sesuatu. Maka Yazid mengumpulkan bala tentera termasuk sahabat Rasulullah menyerang Konstantinopel. Mereka memulakannya. Lalu Allah sempurnakan dengan Muhammad Al-Fatih. Dia bukan Muhammad Al-Fatih start. Muhammad Al-Fatih menyempurnakan. Tentang kita menyempurnakan kebaikan yang kita buat hari ini. Barangkali anak kita akan sempurnakan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita start belajar ni, ABC bertatih. Allah jadikan anak kita pula ulama. Tapi kita yang mulakan. Kerana benih tu mula daripada kita. Dan banyak mana ni nenek moyang kita memulakan benih-benih pohon-pohonan di tanah. Sampai kat kita sempurna dapat makan buah-buah. Yang mulakan mereka. Sebab itu biar kita sentiasa menjadi generasi yang memulakan dan serahkan penyempurnaannya pada Allah. Kita akan mulakan. Dengan umur yang Allah berikan, yang kadang rasa tak boleh, tak semua. Mulakan apa yang kamu boleh mulakan. Nanti Allah sempurnakan kebaikan kita. Ada orang cerita, Ustaz, saya 10 tahun tak semayang. Kira je 180,000 kali. Kira 5 waktu sehari. 10 tahun tak semayang. Kita kira. 5 waktu sehari sebulan. Kira 150 kali. 150 waktu. Kalau setahun, 1,800 waktu. 10 tahun, 180,000 waktu. Banyak. Baru nak jadi baik. Tengok jumlah qada rebah pengsan terus. Kita katakan pada mereka, mulakan. Mulakan qada. Bidang ke Ustaz? Mulakan. Allah sempurnakan.
Tapi kalau tengah-tengah saya kodok mati tak habis, Allah sempurnakan. Tuan-tuan yang berhutang, sebab hutang banyak, takut mati. Macam mana? Mulakan bayar. Saya tak mampu nak bayar. Mulakan berapa sen pun. Orang ni tak ada 40,000. Duit memang tak banyak dah. Kalau nak bayar RM10 je. Tak apa, mulakan. Mulakan dengan niat nak berhutang, mulakan RM10. Allah akan sempurnakan. Kalau tuan-tuan mati, andai kata tuan-tuan mati, Allah sempurna. Allah akan bayarnya. Tapi asal kita tak nak mulakan. Dah berhutang, tak nak mulakan bayar. Sebab apa? Asal tak boleh bayar. Bukan asal tak boleh bayar, awak tak nak bayar. Kalau saya hutang orang RM5,000. Mana RM5,000? Gaji saya RM800. Nak bayar macam mana? Mulakan. RM5. Bila kita ikhlas untuk mulakan, saya cakap dengan yang berhutang, saya nak bayar hutang. Tapi saya memang tak ada duit, tapi saya akan mulakan. RM1 ke RM2, tak kira saya nak bayar. Kita mulakan. Hari ni RM5, esok dia RM50. Last kali dia mampu bayar. Orang yang dibayar pula berhutang dengan dia pula. Allah sempurna. Yang penting mulakan. Jadi inilah futuwah. Berani. Berani kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun kecil. Kecil je. Tapi kesannya besar. Futuwah ini, kita sebut tadi tentang Allah gambarkan sifat pemuda. Yang dia memulakan, akhirnya apa jadi pada negara itu? Negara itu semuanya beriman. Walaupun selepas 309 tahun. Dan pemuda ni lagi ke gua. Dan kadang beriman. Dan mereka beriman tanpa perantaraan. Tak ada rasul yang diutuskan pada mereka. Iman ini iman fitrah dan iman wahbi yang Allah berikan terus pada mereka. Sebab zaman tu tak ada rasul dan sepakat ulama Ashabul Kahfi bukan rasul. Dan tidak juga nabi. Bahkan mereka ialah para wali Allah. Tapi bagaimana mereka beriman? Siapa dakwah? Kat negara tu siapa dakwah? Negara tu semua berhala. Tak ada seorang pun berdakwah datang bertemu dengan mereka. Tapi fitrah keimanan mengingkari kemaksiatan dan kekufuran ini. Bagaimana mereka boleh sembah berhala? Maka datang fitrah agama. Dan kita kena tahu 7 pemuda ini mereka tak pakat. Mereka berasingan keluar, akhir terserempak 7 orang. Lalu masing-masing bertanya, kenapa kamu keluar? Awak pula kenapa keluar? Berjanji tidak bocorkan rahsia. Saya berjanji saya tak bocorkan rahsia. Saya keluar sebab saya tak setuju masyarakat sembah berhala. Mempertuhankan gajah. Kerana saya tahu bahawa yang berhak disembah hanya Tuhan yang satu. Fitrah. Yang ini pun kata saya juga dengan cara yang sama. Akhirnya jumpa 7 orang. Jadi 7. Bukan mereka 7 orang ni pakat keluar dari kota. Keluar seorang-seorang. Mereka bertemu. Dan mereka menyatakan benda yang sama. Keimanan kepada Allah. Dalam perjalanan terserempak pula dengan anjing. Oleh kerana mereka tahu, takut jejak mereka diketahui. Lalu mereka halau anjing ni. Jangan sampai jejak mereka diketahui kerana sebab anjing kan sifat dia menyalak. Menyalak tahu. Tapi anjing tak nak. Tak mau meninggalkan mereka, mereka ikut. Maka mereka pun faham. Anjing sebahagian daripada mereka. Akhirnya anjing pun diajak sekali. Anjing ni jenis anjing jaga rahsia. Mana orang tak erti jaga rahsia turut pada anjing. Anjing juga menjaga rahsia. Dia tak menyalak sepanjang dia berjalan dengan ashab. Mereka bergerak. Sehingga mereka bertemu satu gua. Mereka berpakat untuk berlindung dalamnya. Lalu Allah tidurkan mereka. Serta mereka memudahkan. Akhir negara kufur ini bercerita tentang pemuda yang hilang. Mana orang yang hilang? Kerana pemuda ini bukan pemuda biasa-biasa. Melainkan orang-orang yang punya nama dalam masyarakat. Kalau orang biasa-biasa tak ada orang cari. Mereka cari mana pemuda ini? Sebab apa mereka lari? Lalu pelbagai bentuk spekulasi muncul. Maka orang dekat mula berkata, dia mungkin tak suka cara kita menyembah berhala sekian. Tapi pemuda ini terus dia cari kerana raja menganggap ini satu penerakan lari. Raja tidak berhasil menemukannya. Terus zaman berubah. Akhirnya sistem negara itu sudah berubah menjadi negara mukmin, muslimah, beriman. Raja yang beriman.
Lepas 3 atau 9 tahun ditidurkan, Ashabul Kahfi ni bangun. Bila mereka bangun, mereka rasa lapar. Lalu mereka berpakat untuk hantar seorang cari makanan. Mereka menyangka mereka cuma tidur satu petang. Kerana mereka rasa mereka tidur pagi, kemudian tengok matahari nak tenggelam. Maknanya petang. Sekejap. Mereka tidur ketika mana tengah hari, dan tengok matahari baru nak tenggelam. Oh, mereka kata baru setengah hari. Ada yang kata pukul sehari, ada yang kata setengah hari. Pada ukuran mereka. Sebab mereka berdasarkan kedudukan matahari. Lalu seorang, mereka pakat pergilah cari makanan, tapi diam-diam. Waliyatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Hati-hati, jangan sampai orang tahu kita duduk mana. Di makanan je. Lalu seorang pemuda berani, lalu mereka ni ada bawa duit. Dan duit tadi sudah pun menjadi 300 tahun ke atas. Bawa duit, lalu pergi tempat makanan yang paling dekat. Tak berani masuk bandar sangat. Takut dikenali. Tepi. Lalu penjual ni, dia ni orang teliti tengok duit. Akhirnya bila diberi duit, tengok, ini duit lama. Yang sudah tak digunakan. Ini harta karun. Maksudnya ini harta, atau dalam Islam sebut sebagai kunus, harta yang dijumpai. Orang Melayu sebut sebagai harta karun lah. Ini sebut sebagai rikas dalam istilah ekonomi Islam ataupun zakat. Wa fil rikazi khumus. Siapa yang jumpa harta karun, dia kena keluarkan zakat 1/5 on the spot. Dia tak hitung setahun. Atau korek belakang rumah, jumpa harta banyak. Sama peninggalan Portugis dulu. No. Wajib tuan-tuan zakat 1/5. Kalau nilai yang dia 100 juta, 20 juta keluar zakat. Ini zakat paling tinggi. Sebab apa? Tuan-tuan jumpa mudah. Ada orang, harta lama-lama. Bila harta lama-lama, tak ada lagi tuang yang perlu kita announcekan dia, maka dia anggap sebagai harta milik orang yang jumpa. Ini dalam istilah benda lama. Tak ada lagi kita boleh cari warisnya. Maka dia anggap pemilik. Yang jumpa itu hak dia. Maka negara tu buat undang-undang. Siapa jumpa harta karun, dia kena maklumkan pada negara, kerana negara telah menjadikan semua penemuan ialah milik negara. Macam kita kat Malaysia. Semua penemuan adalah milik negara. Minyak ke. Mereka tuan-tuan senyap-senyap. Tapi kau tahu salah. Dia jumpa je tu milik negara. Kita diberilah sikit sumbangan sagu hati. Kita tak boleh ambil. Kalau kita jumpa, kalau tuan-tuan jumpa wang-wang zaman lama dulu. Tak jumpa zaman ni, Parameswara misalnya. Tuan-tuan buka mulut, polis pun datang. Itu hak negara. Ia telah diundang-undangkan. Undang-undang ni bukan baru, lama dah. Negara menganggap semua tanah harta dijumpa hak negara. Lalu kata penjual ini, sama ada aku adukan pada raja, atau kamu beritahu supaya kita dapat berkongsi harta. Kata lelaki ni, mana ada jumpa, itu duit saya. Itu duit saya. Dan dia orang benar. Lalu peniaga ni berputus asa untuk dapat tahu mana tempat dijumpa. Saya dapat kongsi, tak payah beritahu raja. Akhirnya dia pun report raja. Maka sampai pada pengetahuan raja. Lelaki ini bertahan untuk mengatakan duit dia. Akhirnya sampai peringkat. Ditanya namanya, maka mula berkembang plot ceritanya. Maka raja yang beriman ini kata, kami semua dah beriman. Dan kami tahu tentang ini. Dan kami telah tulis nama ini sebagai satu bentuk tugu negara. Mereka buat rokim. Rokim ni tuan-tuan dipanggil macam satu batu bersurat. Yang dia nama orang-orang yang hilang. Dan mereka mulia ini, mereka diabadikan nama mereka. Tapi bukan buat berhala. Ini disebut sebagai rokim. Disebut nama. Maka dia menyebut nama saya ni. Dan ini nama kawan saya. Raja kata, jom. Kita jumpa kawan awak. Lalu mereka pun sampai dekat gua. Lalu kata pemuda ini, boleh tak? Aku jangan masuk. Saya bimbang nanti dia salah erti, dia kata saya SB. Saya ni mata-mata. Saya dah ambil rasuah. Biar saya jelaskan dulu pada kawan saya. Aku jangan masuk. Biar saya jelaskan dahulu. Maka bila mana dia masuk dan dijelaskan, maka Allah tidurkan lagi mereka.
Terus tidur. Tengok ulama menyatakan dimatikan. Mereka dimatikan semua. Kerana cukup mereka mengetahui tentang pemuda yang kuat iman, yang sanggup meninggalkan jawatan buahkan negara. Sanggup duduk dalam gua yang tiada hamparan yang enak, yang tiada keselesaan demi untuk menjaga agama. Supaya semua orang faham. Contoh bila kita nak jaga agama, jangan mengharapkan keselesaan. Ya, kalau dapat keselesaan, Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, tetap pertahankan agama. Itulah nilai agama. Mengatasi segala habuan dunia. Akhirnya raja ini mengarahkan, jangan orang usik. Lalu kita bina masjid di sini. Lagi memperingati Ashabul Kahfi. Jangan seorang pun usik. Tempat mereka tidur, jangan diganggu. Maka dibina masjid. Ini cerita pemuda, dia mulakan. Walaupun dia cuma mula dengan melarikan diri, tapi cukup untuk mengubah negara ni. Menjadi negara beriman. Maka Allah Ta'ala memuji pemuda-pemuda ini. Kemudian disebut dalam hadis. La yazalullahu ta'ala fi hajatil abdi. Madamul abdu fi hajati akhihil muslim. Allah sentiasa hadir dalam keperluan hambanya. Dan hamba itu dalam keperluan, pemenuhan keperluan saudaranya yang muslim. Hadis yang kedua. Supaya orang beriman sentiasa memikirkan manfaat untuk orang lain, bukan untuk diri mereka. Inilah futuwah yang disebut isar. Iaitu bila Rasulullah menyatakan Allah akan memenuhi keperluan hamba yang memenuhi keperluan hambanya yang lain. Sekarang kita, jiwa kita ni bersifat selfish ni. Keakuan, anak. Kita sebut ananiyah. Atau sifat keakuan. Kita cuma fikir untuk kita. Dan sifat perbandaran, urbanisasi membentuk watak itu. Kita duduk kondo, kita duduk apartmen. Sikap kita, saya tak nak peduli orang lain. Saya. Peduli susah orang. Tak nak peduli masalah orang. Kita. Maka sifat perbandaran membentuk perangai macam tu. Mereka dia ada agama. Walau duduk kondo, walau duduk apartmen, walau duduk banglo, walau duduk atas bukit. Dia ada agama. Maka dia mengetahui bila mana dia tolong orang, Allah tak akan sia-siakan pertolongannya. Bahkan Allah beri jaminan Allah akan tolong dia. Tetapi bila kita niat nak tolong orang, maka Allah bantu kita untuk menolong orang tu dan Allah selesaikan masalah kita sekali. Bahkan dalam kaedah kita mau ditolong, tolong orang lain. Tak, saya ni susah, tak ada orang nak tolong. Awak tolong orang lain. Saya nak tolong orang lain macam mana, saya pun minta dia tolong. Tak, awak cari orang yang dia lebih rendah pada awak supaya awak bersyukur untuk tolong dia. Kita duk cerita kita ni tak cukup Ustaz. Dia lah 10,000 nak start bisnes. Susah lah. Saya modal. Dia dah ada. Macam kita ada orang susah. Dia cuma nak RM5 je makan hari ni. Tak bagi RM5 tak cukup lah. RM5,000 saya nak RM5,000. Kita beri. Tolong dia. Allah tolong kita. Kita pun tolonglah orang ni. Lalu disempurnakan. Kata bila hari ni banyak orang buat apa ni. Eksperimen. Sosial eksperimen. Lagak orang miskin. Tolong kami. Orang perwi lah RM1. Dia beri balik RM1,000. Sebab benda tu bukan cara yang diterjemahkan sebagai sosial eksperimen dibuat oleh untuk mereka penuhi konten dalam sebagai YouTuber, sebagai influencer. Sebenarnya itulah hakikat. Itulah hakikat. Bila mana kita tolong orang, saudara kita, Allah akan tolong kita dan memenuhi hajat kita. Supaya tidak ada seorang pun merasa ragu-ragu, was-was untuk menolong orang. Inilah futuwah. Berani untuk tolong orang. Saya katakan bila saya nak tolong orang, saya fikir diri saya. Saya naik kereta, tengok orang pancit tayar tepi jalan. Ni kalau berhenti lambat lah saya. Saya ni ada mesyuarat. Mesyuarat ni. Atau saya ni ada interview. Berhenti lambat tak dapat kerja. Saya fikir tak apalah. Kalau rezeki saya pun tolong. Berhenti, pergi tayar. Rupanya itulah yang tukar interview saya. Misalnya. Realitinya. Kalau bukan dia sekalipun, sebab itu kita mungkin dapat kebaikan. Kita siapa orang nak berhenti tolong orang? Sebenarnya dia. Pandai-pandai zaman dia telefon dia call lah siapa-siapa. Kita tak tahu bateri dia kong ke, kredit dia habis ke, telefon dia rosak ke. Kita tak tahu. Kita hari ni, kalau orang tu susah, pandai-pandai lah orang yang tolong. Adalah orang tu. Kita tidak bersifat futuwah. Kenapa tidak kita? Kerana futuwah juga kita terjemahkan dengan sifat keheroan.
Contoh kalau tuan-tuan cerita hero, apa maksud hero? Tuan-tuan kan selalu tengok cerita macam ni. Hero tu apa? Hero maknanya orang paling ke depan dalam memberi pertolongan pada orang. Tengok kereta masuk air, dia pertama terjun. Sampai dia pun lupa dia tak kerti berenang. Tapi semangat dia untuk tolong. Dia tengok sesuatu, dia terus nak menjadi orang pertama. Ini dia futuah. Kita tak apalah, adalah tu orang derma, adalah orang tolong. Kenapa bukan kita? Kenapa kita sebut ada orang? Kenapa tidak kita yang menolongnya? Tak apa Ustaz, nanti adalah orang lawan orang zalim tu. Kenapa tidak kita yang lawan orang zalim? Kenapa kita tidak mau memulakan kebaikan daripada kita? Kita sentiasa kata, biar adalah orang tu, adalah orang tu. Tengok ni, orang nak iftar Ramadan misalnya. Tak apa, adalah orang bagi tu. Kenapa tidak kita? Kenapa tidak berazam kita yang akan, saya akan dulu sponsor iftar. Sebelum saya cerita orang lain. Orang yang bercakap tentang biar orang lain, orang tak ada semangat dan buat kebaikan. Dia tak ada futuah. Tak apalah, saya tak mengajar pun adalah orang yang mengajar. Kenapa orang lain? Kenapa tidak saya? Maka ini futuah. Menjadikan jiwa keheroan kita untuk memulakan kebaikan. Sebab itu kata Nabi SAW, Allah akan tolong hamba yang fikir nak tolong orang. Supaya dalam diri kita tuan-tuan. Jangan fikir diri kita. Bukan kita fikir tentang orang lain. Fikir. Saya tahu ni adik-beradik saya susah. Misal kata. Dan saya mampu tolong. Ada seorang lagi abang, dia juga senang. Dan boleh tolong. Kalau saya kata tak apalah. Sanalah tolong. Kalau saya ada futuah, tak saya akan tolong. Masa dia nak tolong itu hal dia. Itu bukan hal saya. Tapi saya nak tolong. Dan inilah futuah. Futuah menjadikan kita tidak akan melepaskan kebaikan yang kita tahu. Kebaikan yang berlalu depan kita. Kebaikan yang kita diberitahu. Melainkan kita menjadi orang yang ke depan dan orang yang mula-mula. Maka jadilah golongan futuah. Atau dalam bahasa lain bila Allah sebut astabiqul khairat. Mula-mula buat baik. Dia kata tak apalah, adalah orang bagi tu, adalah orang tolong tu. Dan kadang kita boleh. Allah ma'ilah mereka kita tak boleh. Saya tak mampu tolong. Betul. Tak mampu tolong. Tapi saya doakan moga-moga Allah Ta'ala. Dengan asbab doa saya. Allah mudahkan awak melalui cara lain. Dan ini berlaku pada Ummul Mukminin. Itu salah seorang ibu orang beriman. Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Datang seorang wanita kepadanya lalu minta derma. Tak makan. Tak ada makanan, miskin. Lalu apa kata Ummu Salamah? Moga Allah berkati kamu. Dan Allah jadikan rezeki kamu di tangan orang lain. Bukan tangan aku lah, aku memang tak ada. Ummu Salamah doakan. Maka asbab doa maka ada orang tolong ni. Waktu itu memang Ummu Salamah tak ada apa-apa nak tolong. Maka dia doakan, mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan awak. Kita kadang-kadang memang tak nak tolong. Lalu kenapa kita tak tolong dengan doa? Saya doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Daripada kita doa going, betul ke awak ni? Betul ke ni? Ke tipu? Ke skamer? Padahal kita tahu dengan yakin memang dia perlukan pertolongan. Tapi kita tak boleh tolong. Lalu kita kata mudah-mudahan Allah berkati kamu. Ya Allah jadikan, Allah mudahkan urusan kamu. Allah jadikan orang lain menolong kamu. Allah buka pintu hati orang lain untuk tolong kamu. Saya tak mampu. Ini asas futuah. Kata Syekh Abdul Qasim, asas sifat futuah atau pemuda yang satria, pemuda yang kuat, adalah keberadaannya yang sentiasa dalam urusan saudaranya. Futuah maknanya kita sentiasa bersedia untuk urusan saudara kita. Saya bersedia anytime. Kalau kawan call ni minta teman musafir, boleh, saya free, boleh. Kawan kita call, boleh tak tolong saya sekejap ni tayar pancik? Boleh. Kawan kita call misalnya, kalau hari ni call lah, mesej kita. Boleh tak tolong ambil anak saya kebetulan ni. Urusan, boleh, saya boleh. Kita sentiasa bersedia untuk urusan orang lain. Bukan sentiasa sedia untuk cari, bersedia untuk sembang keaiban orang lain. Ada orang aib apa-apa, cakap dengan saya bersedia cakap aib orang lain. Kan? Bersedia untuk khidmat pada orang lain. Kita bersedia. Baik namanya adik-beradik kita, baik saudara kita, baik kawan kita, baik jiran tetangga. Saya orang bersedia. Kalau mereka perlukan pertolongan, saya seadanya, seusahanya untuk mewujudkan diri saya. Maka ini dimaksudkan dengan makna futuah.
Sentiasa khidmat dengan orang lain. Kemudian kata Abu Ali Daqqaq, kesempurnaan akhlak semacam ini tidak akan dimiliki melainkan Nabi SAW. Baik, dengan bahasa lain, futuwah inilah satu bentuk akhlak. Akhlak futuwah tak ada orang sempurna melainkan Nabi SAW. Ketika Nabi-Nabi lain, ketika orang-orang lain berkata diriku, diriku, diriku. Nabi SAW hari kiamat kelak berkata umatku, umatku, umat. Ummati, ummati, ummati. Kata Nabi SAW, dia tak fikir diri dia. Dia sentiasa fikir umat dia. Dan Allah memujinya dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang kepada kamu rasul di kalangan kamu yang merasa berat apa yang menimpa kamu, yang sentiasa ingin memberi manfaat kepada kamu dan kepada orang beriman, amat pengampun dan amat penyayang. Nabi SAW disifatkan oleh Allah, apa yang menimpa orang lain dia masalah Rasulullah. Dek Nabi nak tolong, dek Nabi nak bantu orang ni. Dan Nabi SAW sentiasa fikir kebaikan untuk dikongsi. Kata kita ni kalau dapat sebaku rambutan, bukan fikir nak pelahak seorang. Apa muntah tarik kita. Saya fikir nak beri siapa rambutan ni. Oh, jiran sebelah, jiran 2 blok, bla 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 semua. Kita dapat sikit. Dapatlah buah durian 3-4 biji. Fikir nak beri siapa ni? Saya nak sebiji je. Yang lain saya nak beri korang. Dan ini futuwah. Dia bukan jenis kau dapat, aku nak belasah seorang ni. Oh, hantu durian. Bukan hantu durian, polong durian. Teruk ni. Makan. Akhirnya masuk ward. Gula naik. ICU. Aku kena buah pinggang terus. Itu golongan yang beza dengan golongan futuwah. Futuwah ni tuan-tuan. Bila dia dapat nikmat, dia pun fikir nak kongsi dengan siapa. Dia bertanya, nak kongsi dengan siapa? Dia akan berfikir berkongsi. Kita dapat nikmat, nak simpan kat mana? Nikmat. Lepas tu ngaku tak dapat nikmat. Lalu kufur nikmat. Bukan awak baru dapat bonus. Tak ada, tak ada. Mana ada? Kan saya tahu ada. Kalau ada pun dah habis. Cepatnya habis. Baru tanya dah habis. Belum minta. Kenapa dia tak nak kongsi? Jangan cerita apa yang dia ada. Dia cuma cerita apa yang dia tak ada supaya orang simpati dengan dia. Dia tak nak simpati dengan orang. Awak baru dapat bonus 8 bulan. Dia tengok orang yang dapat bonus setengah bulan tu dia minta. Teman dengar kata dapat bonus setengah bulan, pinjam 100. Ya awak baru dapat bonus 8 bulan. Kita habis dah. Tak dah. Ini bukan jiwa yang ada futuwah. Jiwa nak ambil kesempatan. Dia tak nak beri kesempatan kepada orang lain. Jadi orang futuwah ini, yang paling sempurna ialah Nabi SAW. Ketika orang berkata diriku, diriku, Nabi berkata umatku, umatku. Dan kalau kita nak mencontoh Nabi SAW, dia katakan bila Allah sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada pun nikmat yang kamu dapat, ceritakan pada orang. Tentang kita cerita bukan nak bangga, cerita kita untuk berkongsi. Kalau saya berjaya, saya nak berkongsi rahsia kejayaan. Saya tak nak kedekut. Saya juga nak orang berjaya macam saya. Saya kongsi. Itu pun murah. Kalau orang tengok kerjaan saya nak berkongsi rezeki yang Allah beri pada saya. Maka ini orang-orang yang bersyukur pada Allah. Tandanya ialah bersedia berkongsi. Nanti kita lihat orang ni kalau dapat nikmat, dia tak mungkin seorang diri. Nabi SAW bila dapat sedekah, Rasulullah beri pada semua sahabat sebab Nabi tak makan sedekah. Dan Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Salman Al-Farisi, waktu menguji apakah dia Nabi ataupun bukan. Bila beri sedekah, Nabi SAW ambil. Nabi beri kepada orang lain. Dan bila Rasulullah diberi hadiah, dan Rasulullah memanggil sahabat-sahabat untuk kongsi dan baginda salah seorang. Kalau kita hadiah dah masuk muzium hadiah, itu dia punya. Rasulullah bila hadiah, Nabi kongsi semua. Bila sedekah, Nabi beri pada semua. Saya tak boleh makan sedekah. Kita lihat bagaimana watak Nabi SAW. Jadi kita kata Nabi tak pernah makan seorang. Kerana sifat futuwah menjadikan kita tak akan senang makan seorang. Saya nak makan dengan seseorang. Kalau saya perlu belanja orang ni untuk teman saya akan belanja. Ada orang tak makan seorang, saya jimat duit. Makan seorang. Ya. Bini dia pun tak tahu dia makan seorang. Bini dia pun tak nak belanja. Jangan cakap. Ada orang tuan-tuan dia tak akan senang makan seorang. Ajak ni 3-4 orang sini makan. Kan dia ada futuwah. Ini Sa'ad bin Ubadah. Dia tak makan, mereka dia dah jemput 70-80 orang untuk makan bersama.
Khususnya ahli suffah yang duduk di masjid Nabi. Nabi Ubadah pun murah. Dia tuan kalau makan tak makan seorang. Dia suruh isteri dia masuk untuk 70 orang. Ini bukan kenduri. Kalau kita kenduri je 2 tahun sekali atau tunggu naik pangkat. Ini makan biasa. Makan biasa macam kita makan pagi, makan tengah hari, makan petang. Ini Sa'ad bin Ubadah bila masak, dia suruh isteri masak banyak sikit. Kenapa nak panggil orang? Panggil 70 orang. Esok masak lagi nak panggil 20 orang. Ini sifat futuwah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya anak dia, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ikut perangai ayah dia, pemurah. Dan kami tidak dapati keluarga sepemurah mereka daripada suku Khazraj. Bukan saya kata dia buat, macam kita buat jamaah setahun sekali tu okey lah. Hari raya rumah tu buka. Ini dia tiap-tiap hari rumah tu buka, bukan cerita raya. Hari-hari. Panggil orang ni makan. Dia tak mungkin makan seorang. Seronok dia. Lagi ramai makan lagi seronok. Allah berikan kebahagiaan. Ini disebut oleh Hasan Basri. Bila kami beri makan pada orang, kami kenyang sebelum dia kenyang. Kami rasa nikmat ni. Nikmat. Bila beri makan ke orang, kami kenyang dulu sebelum dia kenyang. Kami sendawa dulu, sedap, seronok. Kami gembira dulu sebelum mereka gembira. Atau bila kita buat kebaikan. Kemuncak kebaikan tadi Allah jadikan kita menikmatinya secara rohani. Mereka menikmati secara fizikal. Kita beri orang miskin duit. Orang miskin ni gembira secara fizikal duit dia dapat. Tapi kita gembira secara rohani dengan apa yang telah kita buat kebaikan. Seronok hari ni gembira saya dapat. Kita beri makan seronoknya, beri makan kurang. Macam seorang ibu. Dia masak-masak. Dia siang ikannya. Dia lah ni dengan tangan bau hanyir. Dengan sekian, dengan peluh semua. Dia masak. Atau dia lah makan tak, dia pun angkat. Tengok suami dia makan selera, anak dia makan selera. Rasa kenyang. Seronok masak. Awak tahu tak saya tak angkat? Suami makan, anak makan. Seronok. Dia sentuh sikit je. Cuma suami tak kasi, awak jangan biar saya perabi dulu. Suami tu kan makan je. Sebab sedap sangat, dia pun bini dia pun tak bagi makan. Tapi itu gambaran bagaimana futuwah menjadikan kita fikir orang lain. Kalau kita berada pada zaman, kita fikir kita je. Bukan fikir orang lain. Dalam kebaikan. Sebab itu bila disebut ada umat, tanda-tanda umat yang menang ialah umat yang berfikir orang lain. Fikir orang lain. Sehingga mereka ini saling bahu-membahu dalam kebaikan. Ini disebut oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Hari ini kita tolong menolong dalam bab bermusuh. Oh, itu kita tolong menolong. Tolong menolong dalam bab ukhuwah, persaudaraan. Kita banyak lebih suka untuk mengapungkan perbalahan kita. Benda kecil pun nak balas juga hari ni. Kita lupa untuk mencari noktah kebaikan untuk kita kongsi. Kita tetap nak cari perbezaan untuk kita besarkan. Berbalahlah kita hari ini dengan membunuh sifat futuwah, menghadirkan sifat adawah. Adawah ni permusuhan. Futuwah yang sentiasa fikir orang lain. Kebaikan apa yang saya hari ini boleh buat untuk orang lain. Kalaupun tak anak besar lah tuan-tuan. Kalau saya suami, kebaikan apa saya boleh beri pada isteri saya ini. Kalau isteri, kebaikan apa saya boleh beri pada suami saya ini. Kalau saya ayah, kebaikan apa yang saya boleh beri pada anak-anak saya. Kalau saya jiran, kebaikan apa yang saya boleh beri pada jiran saya. Kalau saya ada sahabat, kebaikan apa yang saya boleh beri sahabat saya. Saya kata sahabat saya, hari ni saya nak belanja awak sarapan. Itu kebaikan saya fikir. Saya fikir lama dah ni, nak beri kebaikan. Yang ni pun fikir, saya pun plan juga nak belanja awak, tapi saya belanja awak tengah hari. Belanja saya sarapan, saya belanja awak tengah hari. Kawan ni seorang pun kata, saya pun sama. Saya nak belanja awak makan malam. Bila begitu cara kita berfikir. Kita duduk makan, masing-masing berfikir, biar saya bayar. Jadi kata, biar saya bayar. Biar saya bayar. Kan dia mula berfikir tentang orang lain. Itu yang menjadikan dia mulia. Itulah yang menjadikan dia baik. Dan itulah menjadikan semangat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah berganda. Ini adalah futuwah. Sentiasa untuk menjadi watak utama dalam buat baik. Sentiasa menjadi watak yang dominan dalam kebaikan. Bukan dalam kejahatan. Futuwah memperbaharui
nilai atau semangat ibadat kita. Tanpa melihat pada alasan. Baik kita tua, baik kita sakit. Baik kita terlambat ke, baik kita apa. Kita tetap berusaha untuk mendapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan. Ini wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.